Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Pulau Besar, sebuah pulau yang terletak di negeri Melaka, sering digelar sebagai Pulau Eko Pembesaran. Kedudukannya di Selat Melaka hanya kira-kira 3 batu nautika dari Bandar Hilir, menjadikan ia mudah diakses dan penuh dengan kisah menarik. Pulau ini berada di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, manakala Majlis Pembangunan Pulau-Pulau Melaka pula bertanggungjawab menyelaras pembangunan, program serta aktiviti di kawasan ini. Untuk ke Pulau Besar, para pengunjung mempunyai 2 pilihan. Pertama, mereka boleh menaiki feri berjadual dari jeti Anjung Batu. Kedua, mereka boleh menggunakan bot laju dari jeti Umbai. Masa perjalanan berbeza mengikut pasang surut laut, tetapi kedua-duanya memberi pengalaman tersendiri, sama ada tenang menaiki feri atau pantas dengan bot laju. Setibanya di pulau ini, pelbagai aktiviti menanti. Operator Red Atma mengendalikan program menarik seperti meredah hutan, berkayak, berbasikal, melompat pulau, memanjat dinding dan juga memanah. Pulau Besar bukan sahaja sebuah destinasi pelancongan biasa, malah ia syarat dengan nilai sejarah, mitos dan legenda yang terus menjadi bualan masyarakat. Pulau ini terkenal kerana kisah mistik yang dikaitkan dengan penyebaran awal Islam di Nusantara. Ia bukan sekadar tempat rekreasi, malah menjadi lokasi ziarah dan kajian sejarah. Kerajaan Negeri Melaka sendiri telah mendirikan sebuah museum khas untuk memaparkan kisah-kisah awal dan legenda Pulau Besar. Selain itu, Perbadanan Museum Negeri Melaka, Perzim, turut mengambil alih serta membaik pulih beberapa makam penting di pulau ini. Antara tarikan utama ialah makam Sultanul Arifin Syekh Ismail, seorang tokoh agama besar yang dihormati. Selain makam beliau, terdapat juga makam Syarifah Roziah, Tok Janggut, Tok Putih, serta pelbagai lokasi lain seperti perigi di kaki pulau, Batu Belayar, Batu Tengkorak, Pokok di Sula, Tasik Biawak, Batu Belah, Istana Bunian, Perkampungan Bunian, Gua Yunus, dan Keramat Ular. Setiap satu tempat ini menyimpan kisah dan keistimewaan yang berbeza. Sultanul Arifin, atau nama sebenarnya Syekh Ismail Abdul Qadir, merupakan cicit kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan keturunan ke-18 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan. Beliau dilahirkan pada 17 Rabiul Awal 867 Hijriah di Baghdad, dan setelah menerima ilham ketika menziarahi makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau mengembara ke Kepulauan Jawa untuk menyebarkan ilmu Islam. Akhirnya beliau tiba di Pulau Besar bersama 43 pengikutnya, termasuk gurunya Syekh Yusuf Siddiq serta saudaranya Syekh Ibrahim Abdul Qadir. Ilmunya berkembang pesat di sini dan beliau memiliki ramai pengikut. Sultanul Arifin meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal 925 Hijriah pada usia 58 tahun. Beliau dimakamkan di Pulau Besar bersama 41 hingga 43 orang pengikutnya. Sehingga kini, makamnya menjadi tumpuan ziarah dan ramai yang datang dengan penuh hormat serta doa. Selain makamnya, terdapat juga tapak kaki Sultanul Arifin yang terletak di kawasan Deputri Kurnia Resort. Ada yang percaya ia benar-benar milik beliau, manakala tapak kaki kirinya dikatakan berada di Pulau Serimbun. Kisah lain yang menambah keunikan pulau ini ialah perigi di kaki pulau yang dikaitkan dengan tentera Jepun semasa perang, Batu Belayar yang dikatakan digunakan 7 beradik untuk menambat kapal mereka, dan Batu Tengkorak yang bentuknya menyerupai tengkorak manusia. Ada juga Keramat Masin Tawar, sebuah lopak air yang ajaib kerana boleh menjadi tawar ketika laut surut, dipercayai dijaga oleh Putri Nilam dari alam bunian. Pulau Besar turut dikaitkan dengan dunia bunian. Terdapat kisah Istana Bunian dan Perkampungan Bunian di kawasan Marina Resort. Kononnya, ada 146 buah kampung bunian di pulau ini, walaupun hanya kawasan tertentu yang dapat dilihat. Air Telaga Bunian pula dikatakan segar dan menyihatkan. Ada juga catatan tentang projek pembangunan yang gagal dijalankan kerana gangguan misteri, termasuk jentolak yang meletup ketika cuba meratakan tanah di kawasan Istana Bunian. Di samping itu, banyak kisah lain turut hidup dalam cerita rakyat tempatan.
Pokok di Sula, misalnya, dikaitkan dengan hukuman tragis sepasang kekasih yang berbuat dosa. Tasik Biawak pula dipenuhi biawak besar yang luar biasa. Batu belah dipercayai dibelah oleh seorang panglima dengan lidah hitamnya sebagai bukti kehebatan. Gua Yunus pula menjadi tempat pertapaan sejak dahulu dan masih digunakan hingga kini. Keramat ular membawa kisah seorang wali Allah yang menjelma sebagai ular sawah, manakala makam Nisan I, yang hanya memiliki satu batu nisan, dikatakan milik seorang pemuda tampan yang identitinya tidak diketahui. Tidak ketinggalan pergi nenek Musalimah yang dipercayai mempunyai air berazimat, serta batu lesung yang hanya boleh dikunjungi ketika air laut surut. Kesemua kisah ini, sama ada benar atau hanya legenda, menjadikan Pulau Besar penuh dengan aura misteri. Ia bukan sekadar pulau rekreasi, tetapi sebuah tapak warisan yang menyatukan alam nyata dengan mitos, sejarah dengan kepercayaan. Hari ini Pulau Besar terus menjadi destinasi pilihan pelancong dalam dan luar negara. Ada yang datang untuk menikmati keindahan semula jadi dan aktiviti lasak, ada juga yang hadir untuk menziarahi makam serta menyelami kisah lama. Pulau ini dengan segala cerita, makam dan peninggalannya terus hidup dalam memori masyarakat menjadi jambatan antara sejarah, legenda dan realiti.